14. Maksudnya yang ni dia gabungkan semua. Dia gabungkan logaritma, dia gabungkan indeks. So, awaklah yang kena faham macam mana nak guna pakai benda tu. Okay, cikgu direct terus pada soalan. Okay, latih diri 4.14. Buku awak, kalau awak refer, buku teks awak, muka surat 4.14. Muka surat 123. Okey. Seorang pekebun memantau serangan serangga terhadap tanaman di kebunnya. Okey. Dia mendapati bahawa serangan serangga terhadap luas diberi oleh persamaan. Ni luas ya. A sama dengan 1000 darab 2 kuasa 0.7 N. Itu luas tanaman dalam unit hektar. Dengan N ialah bilangan minggu selepas seminggu pertama pemantauan dibuat. So maksudnya bermula pada minggu kedua lah. Minggu pertama dia buat pemantauan. So minggu kedua barulah dia pakai yang ini. Okey. Berapakah tempoh masa yang diambil oleh serangga untuk menyerang kawasan seluas 5,000 hektar? Okey, ni tanah ni dia punya kawasan tanaman ya. Okey. So keseluruh dia punya serangan serangga kadar dia macam ni. Ini keluasan dia. So maksudnya dia mengandaikan untuk suatu tempoh nanti, okey, keseluruhan tanaman tu akan diserang oleh serangga. So keseluruhan tanaman itu adalah seluas 5,000 hektar dan kalau dia nak serang semua, so dia kena mengikut kadar inilah baru dia serang, barulah semua tanaman itu akan habis diserang. Okey, so sekarang apa yang awak perlu buat ialah keluasan tanaman itu adalah sama dengan 1000 darab 2 kuasa 0.7 N. Di mana N adalah minggu bagi seminggu selepas pemantauan. Okey, bila awak selesaikan ni hubungan darab, awak boleh bahagi dulu. So 5,000 bahagi dengan 1000 sama dengan 2 kuasa 0.7 N. Okey, so ni dapat 5 sama dengan 2.07 N. Bila awak tengok kat sini, di kiri 5, di kanan 2. So, dia berada dalam base yang berbeza. Bila base yang berbeza, penyelesaian yang paling mudah ialah dengan kita meletakkan log di kiri dan di kanan. Okey, log tu dalam asas berapa? Tak kisahlah awak nak letak log ke nak letak lon ke. Tapi selalunya kita letak log lah yang lebih mudah. Maksudnya log dalam asas 10. So bila awak letakkan log dalam asas 10 di kiri, benda yang sama awak kena buat di kanan. Okey, so menurut hukum yang ni awak boleh bawa ke depan. So dia akan jadi 0.7 N sama dengan log 2 dalam asas 10. Ni log 5 dalam asas 10. Okay, so sekarang yang ini sebelum awak selesaikan, awak boleh asingkan dulu log. So dia jadi log 5 asas 10 bahagi dengan log 2 asas 10 sama dengan 0.7 N. So awak bahagi nilai yang awak dah ada tu. Okay. On log 5 bahagi
log 2. So, tekan sama dengan. Ini hasil bahagi ni. Kalau awak nak N, awak bahagi pula dengan 0.7. So, yang awak dapat ialah nilai N sama dengan 3.317. Okey, N sama dengan 3.317. Okey, so maksudnya yang kita faham ialah, okey, 3 ni 3 minggu, 3.317 hari. Lebih kurang dalam 3 berapa hari? 3.317. So dalam lebih kurang berapa hari tu? 3 tu 3 minggu lah. Ha. 0.3 minggu berapa hari? Macam mana nak cari yang ni berapa hari ni? Macam mana nak cari berapa hari ni? Okey. 3 ni awak ada dah 3 minggu. Minggu. 0.317 ni berapa hari? Okey. Kalau 1 minggu, awak ada 7 hari. So, kalau 0.317 bermaksud apa? 0.317 minggu per 1/7. Kan? Berapa dapat? Berapa dapat? Kosong perpuluhan 317 darab dengan 7. So, lebih kurang 2.219. So, 2 hari lah. Kita ambil yang kurang. Ya, betul. Terima kasih Farah. Okey. Faham dah ya? Okey, sampai sini soalan nombor 1. Ada yang nak tanya cikgu? Adakah yang nak tanya? Boleh? Okay, so next kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, kalau tengok pada latihan yang diberi ni, soalan ni ada sampai 2 je kan? Okay, soalan yang kedua ni arus elektrik. Arus elektrik yang mengalir dalam 1 liter elektrik T saat selepas suisnya ditutup diberi oleh I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif T ampere. Okey, berapakah arus yang mengalir ketika suisnya ditutup? Okey. Ketika suisnya ditutup. So, nak kira macam mana? Kalau suisnya ditutup. Andaian dia T itu apa? C. Sebab dia kata arus elektrik mengalir dalam 1 liter elektrik T saat selepas suisnya ditutup. Maksudnya selepas suisnya dia tutup, so tak ada dalam masa yang dia mengalir tu. So maksudnya untuk yang ni awak gantikan, okey, bila dia kata ganti berapakah arus yang mengalir, okey, formula bagi yang diberi bagi arus yang mengalir ialah 4 kuasa negatif T. Okey. Dia kata dia masih lagi, maksudnya arus yang mengalir dalam 1 liter elektrik
T saat selepas switchnya ditutup ialah I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif T. Jadi apabila ditutup, tempoh masa dia mengalir, dia dah habis dah. So kat sini awak kena gantikan dengan kosong ataupun sifar. So dia akan jadi 32 darab 4 kuasa negatif sifar. Apa saja kuasa sifar ke kuasa negatif sifar ke, dia akan sama dengan 1. Sebab dia akan jadi macam ni sebenarnya. 32 darab 4 kuasa sifar. So 4 kuasa sifar ni jawapan dia 1. So 1/1 1. So jawapan awak ialah 32 dalam unit ampere. Okey, ada yang tanya, cikgu boleh tak kalau tak tulis unit? Boleh. Kita bukannya belajar fizik. Kita belajar matematik tambahan. Ikut dia lah. Boleh ke? Tak boleh ke? Ya? Okey. Okey, so next, berapakah arus yang mengalir selepas 1 saat? Okey, tempat T tadi awak ganti dengan 1. Maksudnya selepas 1 saat dengan formula 32 darab 4 kuasa negatif T. Tempat T tu awak ganti dengan, tempat T ni awak ganti dengan 1. Okey, so dia akan jadi 32 darab 4 kuasa negatif 1 adalah sama dengan 1/4 kuasa 1. 1/4 kuasa 1 sama dengan 4. So 32 bahagi 4 awak dapat 8. So nilainya ialah 8 ampere. Okey. Next, nombor 2 pun sama. Ganti tempat T dengan 2. 32 darab 4 kuasa negatif 2. Negatif kekal. Kenapa negatif kekal? Sebab 1 dan 2 itu nilai T, bukan nilai negatif T. Okey. So sekarang dia akan jadi 32 darab 1/4 kuasa 2. So 32 darab 1/16 samalah dengan 32 bahagi 16. Jawapannya ialah 2 ampere. Okey. So next, soalan yang terakhir. Berapakah masa yang diambil untuk arus mencapai 0.5 ampere? Sekarang masa yang tidak diberi. Dia suruh awak tentukan masa. So masih lagi menggunakan formula yang sama sebab dia merujuk kepada aliran elektrik yang sama. So maksudnya I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif T. Di mana sekarang pergerakan arus tu dia dah bagi 0.5. So tempat arus ni awak kena tukar dengan nilai yang diberi iaitu 0.5 sama dengan 32 darab 4 negatif T. Okey. Lakukan operasi darab dan bahagi 32 darab 4 kuasa negatif T. Tu darab. So seimbangkan yang darab, awak kena bahagi. So dia jadi 0.5 bahagi 32 sama dengan 4 kuasa negatif T. So bila nampak rumit sangat, awak tekan kata letter. Okey. So 0.5 bagi dengan 32. So jawapannya okey.
rumit juga. Cuba tukar jadi perpuluhan sebab dia besar sangat perpuluhannya. 1/64. So kat sini awak dapat 1/64 sama dengan 4 kuasa negatif T. Okey, cuba cari yang asasnya sama. 4 kuasa berapa dapat 64? Boleh try test. Kalau awak dah faham, awak tak payah nak try-try pun boleh. Okey. So, tapi kalau awak tak berapa pasti, awak tekan je. Cuba tekan 4 kuasa 3 dapat berapa? Okey, 4 kuasa 3. Ha, betul. Terima kasih. 4 kuasa 3, 16, Aina. Okey, betul. So, awak akan dapat 1/4 kuasa 3 sama dengan 4 kuasa negatif T. Okey, sekarang masalah juga sebab satu kat bawah, satu kat atas. Okey. Nak turun ke bawah boleh, nak naik ke atas pun boleh. Okey, so sekarang kalau awak nak naikkan ke atas, so 1/4 kuasa 3 akan jadi 4 kuasa negatif 3 sama dengan 4 kuasa negatif T. Okey, sekarang awak berada di asas yang sama, 2, 2, 4. Okey, 2, 2, 4. So, kalau 4 kuasa negatif 3 sama dengan 4 kuasa negatif T, so automatik bila asas ni sama, yang ni juga akan turut sama. Okey, so negatif T sama dengan negatif 3. So, awak tak nak negatif sebab awak nak T saja. So, T sama dengan 3. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Ada yang nak tanya lain? Kalau tak ada, kita pergi kepada bab 5. Okey, sebelum cikgu terlupa, minggu depan awak ada apa? Pengesanan kan? Okey, tajuk yang cikgu keluarkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ada 50 markah sahaja. Okey, cara dia macam ni ya. Cikgu masukkan soalan dalam Google Form. Okey. Tetapi disebabkan matematik tambahan, AdMath, dia tak ada. Dari segi format, kita tak ada chosen answer. Ya, format kita bukan objektif. Dan format kita sama ada jawapannya secara pendek atau jawapan panjang. Dan nilai markah setiap soalan yang 5 markah tu, 5 soalan je. 5 soalan, 50 markah. So, satu soalan nilainya 10 markah. Ada soalan yang ada A, ada B, ada C. Ada soalan di direct semua 10 markah, dia sapu bersih. So, cara menjawabnya ialah, okay, pertama, awak boleh bila awak dah buka soalan tu, awak boleh tulis dekat kertas, kemudian awak awak tangkap gambar, lepas tu awak masukkan gambar tu dalam Google Form tersebut. Okey. Dan kalau awak cuma guna telefon. Kalau awak guna komputer, awak boleh terus tulis. Lepas tu awak screenshot. Lepas tu awak tangkap gambar, awak masuk kat saya. Macam-macam manalah terpulang. Kalau awak guna handphone yang awak boleh tulis tu pun sama jugalah jalan dia. Awak screenshot dan awak send image. So nanti saya tandalah. Okey. So next, sebelum saya teruskan, apa lagi soalan yang awak nak tanya, terutama sekali berkaitan dengan penilaian pengesanan. Dia tak ada pun macam exam, dia cuma nak test awak boleh jawab ke tak je. Soalan tak susah. Cuma senangnya level AdMath lah, sebab mana boleh dah kan. Okey, ada soalan? Tak
Tak ada Okay. So Tak ada. kita pergi. Okay, thank you. Kita pergi pada bab yang kelima. Okay, untuk bab yang kelima ni, tajuknya ialah janjang. Okay, Al-Kisah sebelum ni, bab 5 ni, dia berada pada tingkatan 5 bab 1. Dia ada janjang, janjang aritmetik, janjang geometrik. Kedudukan dia sebelum ni di tingkatan 5. Tapi bermulanya tahun awak ni, sebab awak ni adalah format yang terbaru. So, dia ni berada di tingkatan 4. Dan kalau awak tengok cara penyusunan dia, kalau daripada penilaian cikgu lah, dia lebih mengumpulkan tajuk yang susah berada di tingkatan 4 untuk sekarang. So maksudnya kalau awak rasa awak masih lagi boleh follow saya masa ni, awak masih boleh faham penerangan saya masa ni, boleh buat, tak boleh buat tu cerita lain. Boleh faham, tak boleh faham tu pun cerita lain. Sebab apa? Okey, kalau awak dah faham masalah awak untuk jawab soalan je lah, sama ada boleh jawab atau tak boleh jawab. Tapi kalau awak tak faham, saya terang pun awak tak faham. So masalah yang satu tadi ada dua. Sebab pertama sekali awak nak kena faham dulu apa yang saya terang, dan yang keduanya barulah awak nak praktis untuk jawab. Tapi bila awak dah faham penerangan saya ni, so isunya awak nak praktis je lah, sama ada okey, nak faham soalan ke masalah awak, nak jawab tak tahu apa nak jawab. Jadi benda tu akan lebih simple. Okay, so untuk tajuk janjang aritmetik, ada 3 benda yang akan kita bincang. Pertama, kita nak kenal pasti. Okay, suatu jujukan tu adalah janjang aritmetik. Okay, jujukan ni adalah turutan bagi suatu number. Maksudnya nombor yang disusun berturut-turut. Contoh kat sini, okey, cikgu susun nombor, okey, lepas 2, 4, lepas 4, 6, lepas 6, 8. Dan cikgu terus buat macam tu. Berterusan. Tapi cikgu tak cakap pun nombor 8, lepas nombor 8 tu apa. Tapi sebenarnya, bila awak tengok susunan ini dan bila titik-titik tu, cikgu memberitahu awak bahawasanya nombor ini akan berterusan. Okey, so sekarang bila cikgu dah tulis 2, 4, 6, 8, awak boleh teka tak apa nombor yang seterusnya? Agak-agak lah. 10. Okey, sebab apa awak kata 10? Macam mana twing, macam teka-teki pula. 10 lepas ni. Macam mana awak rasa lepas ni 10? Sebab tambah 2 semua. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Ya. Itulah benda yang kita nak belajar. Yang itulah kita nak cari sebenarnya dalam tajuk janjang aritmetik ni. Maksudnya kita nak faham, okey, benda tu kita kena tambah 2, tambah 2, tambah 2. Benda tu kita kena darab 2, darab 2, darab 2. Darab 2, darab 2 tu janjang aritmetik. Kalau tambah, 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 kalau darab 2, darab, darab, darab tu, darab yang sama tu geometrik. Kalau tambah, tambah, tambah yang sentiasa sama tu, itu aritmetik. Sebab tu dia ada 2. So itu yang kita kena kenal pasti. Dia tu aritmetik atau dia bukan aritmetik. Kalau tiba-tiba cikgu main terkejah bodoh macam ni, maksudnya 2, 4, okay, 16. Tu aritmetik tak rasanya? Bila cikgu buat Tak. gini-gini. Payahlah tak boleh nak teka kan? So maksudnya faham. Kalau yang macam ni aritmetik. Maksudnya 3. Lepas 3 cikgu buat 6. Lepas 6, 9. Lepas tu cikgu pun titik, titik, titik. So agak-agak lepas 9 tu apa? 12. 12. Macam tu lah. Awak boleh terus teka. Tapi
Okey, isunya, okey, dia ada juga isu dia. Kalau cikgu tanya lepas 9 je, awak bolehlah jawab 12. Atau cikgu tanya lepas 8 je, simple lah awak kena, uh, awak boleh jawab 10. Tapi kalau cikgu tanya yang ke 100 nanti pula. Jenuh awak nak tulis, mungkin 3 line kertas, betul tak? Lepas 8, 10, 11, 12. Betul. Jadi jenuh awak nak kira. Sebab itulah kat sinilah perlunya kita belajar janjang aritmetik. Supaya awak tak perlu congak sampailah awak jumpa selepas 100 kali awak tambah 2. Kalau awak nak cari sebutan ke 100. Bukan selepas 100 kali, selepas 99 kali. Sebab kali yang pertama tu memang 2. So tambah lagi 99 kali awak kena tambah 2, barulah awak jumpa sebutan yang ke 100 itu berapa. Jadi kat situlah nanti pertama kita nak tentukan sama ada janjang itu adalah janjang aritmetik atau bukan janjang aritmetik. Bila awak dah tahu janjang itu janjang aritmetik, itulah pula yang awak perlu kira ni. Awak perlu kira yang macam ni. Okey, perlu tambah 2. Awak kata perlu tambah 2. Okey, ni awak nampak simple sebab awak senang tambah 2, tambah 2. Yang ni pun awak nampak macam simple. Awak tambah 3, tambah 3. Okey, tapi tidaklah semua soalan sesimpel ini. Dia tak semua. Jadi nanti kita tengoklah, kita tengok. Okey, so seterusnya kita menerbitkan rumus sebutan ke N. Okey. Dia kata menerbitkan rumus. Yang ni lah macam cikgu kata tadilah. Selepas 100 sebutan. Maksudnya awak kena tambah 2, tambah 2, tambah 2 ni. Awak kena tambah 99 kali. Baru awak dapat sebutan ke 100 ini berapa. Sebutan ke 100 ini nilainya berapa. So ni yang kita akan bina. Okey, itu yang pertama. Kita nak cari, okey, selepas 100 kali selepas 99 kali, nombor yang pertama itu awak tambah. So berapakah nombor yang ke 100? Atau yang keduanya, selain daripada itu, selain daripada kita nak terbitkan tu, kita nak cari nilai hasil tambah formula-formula tersebut. Beza ya, kalau kita nak tahu sebutan ke 100, kita guna TN. Kenapa TN? Dia ni semua pakai bahasa Inggeris. Cikgu rasa, yelah, orang luar negeri yang terbitkan formula ni. Mana dia tahu kita panggil T tu sebutan kan? Term. Dia daripada perkataan term. Term to N. Term ke N. Ni T. Sebab tu dia guna T. Okay. Kalau hasil tambah, dia guna SN. Agak-agak awak lah. S ni kenapa pula? Tak ada T sebab dia sebut term. S. Walaupun tak DLP, yang ni kena jadi DLP sebab dia memang nilai yang termaktub sejak azali. Kalau sebutan kita guna T, kalau hasil tambah kita guna S. Kenapa guna S agak-agak? Tambah. Apa dia? Sum lah. Okey. Selain dari sebutan ke T yang kita nak bina formula, kita pun nak bina formula bagi hasil tambah. Seterusnya kita nak selesaikan masalah yang berkaitan. Okey. So barulah cikgu pergi pada soalan. Dia macam senang tapi bila kita tengok nombor tu, kita rasalah macam pelik. Okey. Ni ya. Okey. Beza sepunya. Beza sepunya maksudnya ialah formula dia
Okey, dia pakai sebutan kedua tolak sebutan pertama atau sebutan ketiga tolak sebutan kedua atau mana-manalah kita tolak dengan sebutan sebelum. Maksudnya, okey, ikut yang dia kata tadi, kalau yang awak dapat yang ni tadi 2, 4, 6, 8 ni tadi. Okey. 6, 8 ni dan seterusnya. Okey, yang pertama ni kita panggil sebutan pertama sebab nombor di depan sekali. Lepas sebutan yang pertama ni sebutan yang kedua. Dan berikutnya sebutan ketiga, sebutan keempat sehinggalah seterusnya sebutan ke N. Sebutan ke N ni sebutan ke berapa? Ikutlah berapa-berapa pun. Sebab tak ada nilai tetap. Okey. So macam mana nak cari beza sepunya? Okey, dia kata beza sepunya ialah T2 tolak T1 atau T3 tolak T2. Dia pakai yang sini. T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Maksudnya, okey, dari nombor yang awak dapat tadi, 2, 4, 6, 8 dan so on tadi cikgu kata. So, yang ni kita dah tagging sebagai T1, T2, T3 dan T4. Dan ikut formula ni, D adalah sama dengan T2 tolak T1. Okey. Atau kalau awak tak nak guna T2 dan T1, awak boleh guna T3 tolak T2. Atau awak tak nak guna yang tu, awak boleh guna T4 tolak T3. Okey, dia sama je. 2 tolak 1 adalah 4 tolak 2. 3 tolak 2 ialah 6 tolak 4. Okey, 4 tolak 3 ialah 8 tolak 6. So, bila awak tengok ni pun jawapan awak 2, ni pun jawapan awak 2, ni pun jawapan awak 2. Jadi, untuk dapatkan beza sepunya bagi suatu janjang aritmetik, apa yang awak perlu buat ialah awak hanya perlu mencari beza di antara dua nombor yang berturutan. Maksudnya, kalau awak nak ambil T5, so sebelum T5 tu adalah T4. So, awak kena pilihlah T5 tolak T4. Katakan awak tak nak T5 lah, awak nak buat T40. So, T40 awak tolak dengan T39. Mana-mana pun boleh. Okey, clear? Okey. Tapi jangan pula T1 tolak T2. Jangan terbalik pula ya. Jangan terbalik. Dia kena yang belakang tolak yang depan. Maksudnya macam saya kata tadi. 40 kena tolak dengan 39. Jangan pula awak ambil 39 tolak 40. Tu tak sama. Okey. Janjang aritmetik ialah suatu jujukan dengan keadaan setiap sebutan diperoleh dengan menambah satu pemala kepada sebutan sebelum. Okey. So sekarang soalan dia yang pertama ialah cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut dan nyatakan cara janjang aritmetik. Nyatakan cara dia kata Okey. So sekarang macam mana nak cari beza sepunya untuk A? Macam mana cari beza sepunya untuk A? Siapa boleh tolong cikgu?
Siapa boleh tolong? Negatif 21. Tak nak betul you sini. Ambil je lah. Negatif 21 tolak dengan negatif 35. So, berapa jawapan dia? 14. 14. Okay. Maksudnya, kita boleh tahu tak berapa yang selepas negatif 7? Boleh? Buat apa? Nak tahu lepas negatif 7 tu nombor berapa? Negatif 7 tambah 14. Okey, negatif 7 tambah 14. So, bila dia kata cari beza sepunya ni, awak dah dapat. Okey, nyatakan cara janjang aritmetik. Tambah 14 kepada sebutan sebelum. Gitu je lah. Itu caranya. Okey, B pula. B buat macam mana? Macam mana? Aina, Farah, siapa lagi ada ni? Buat macam mana? Jangan takut dengan punca kuasa 3. Awak bayangkan je lah, punca kuasa 3 ni dia tak jejas apa-apa pun. Dia ikut, dia follow. Sebab apa? Kat sini kuasa 3, kat sini kuasa 3, kat sini kuasa 3. So macam awak andaikan 3 orang tolak 4 orang. Ya, 5 punca kuasa 3. Okey. Kata Farah. 5 punca kuasa 3 tolak 2 punca kuasa 3. So, jawapan dia macam 5 orang tolak 3 orang. So, jadi berapa orang? 3. 5 orang tolak 2 orang jadi 3 orang. Jadi 3 orang ni 5 punca kuasa 3 tolak 2 punca kuasa 3 jadi 3 punca kuasa 3 orang. Betul, Farah. Okey. So, kat sini kena tambah apa? Tambah ni 3 punca kuasa 3 kepada sebutan sebelum. Okey, C. Buat apa? C. Jangan takut, tak ada masalah. Benda yang ada kita tolak, benda yang tak ada kita kekalkan. Boleh je ambil dari mana-mana dengan syarat berturutan. Yang mana? Takut tengok ada P, tengok ada Q. Betul? Betul je, Farah. Sebab dia berturutan. Maksudnya 2P tolak P tambah Q. Okey, awak buka. So, 2P ni jadi tolak P tambah tolak jadi tolak Q. Yang ni awak tak ada. Janganlah nak tolak dia. Tolak ada sudahlah. Sini. So, 2P tolak P sama dengan 2 orang tolak seorang.
Jadi P. P. P tu lah. Ni ada tolak Q, awak tak tolak, biarlah tolak Q. Dah. Tak ada benda nak tolak kan? Macam kosong tolak dia. Habis. So jawapan awak tambah P tolak Q kepada sebutan sebelum. Okay. D. Macam mana dengan D? Tak apa, sebab dia benda sama. Jangan takutlah kepada log tu pun. Log 2 kuasa 4 ni asas A tolak log 2 asas A. Okey. So yang ni ikut hukum log tau. Okey. Log 2 kuasa 4 ni dia sama macam ni. Log asas A 2 kuasa 4 bahagi 2 kuasa 1. Sebabnya dia tolak. So 4 tolak 1 jadi 3. Log 2 kuasa 3 asas A. So maksudnya tambah log 2 kuasa 3 asas A kepada sebutan sebelum. Okey. Soalan yang kedua, tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. So awak kena buat macam ni lah. T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2 sama dengan T4 tolak T3 sama dengan T5 tolak T4. Okey. Kalau awak dapat tak sama, bukan janjang lah. Macam contoh ni ya. So, 13 tolak 9. Yang tu pula 17 tolak 13. Tu pula 21 tolak 17. Tak sampai 5 pun. Tak payahlah 5 ni. Sampai sini. Dan awak cari nilai. 13 tolak 9 berapa? Berapa nilai 13 tolak 9? 4. 17 tolak 3? 4. 21 tolak 7? 4. So sama tak ni? So kalau sama, dia adalah janjang aritmetik. Cikgu cuba ringkaskan lah. Kalau cikgu nak tulis janjang aritmetik, apa kan cerewet. Jadi awak faham lepas ni, kalau pada huruf, kalau berada dalam tajuk ni, JA tu maksudnya janjang aritmetik. Bukan JA atau bukan JOH lah. Bukan nama orang. Tapi cikgu menggunakan short form janjang aritmetik. Okey. So benda yang samalah yang awak buat ni untuk A. Untuk B pun benda yang sama. Cari hasil tolak atau beza 1/4 tolak 1/2, 1/6 tolak 1/4, 1/8 tolak 1/6. Okey. 1/4 tolak 1/2. So, berapa jawapan dia?
Sama? Sama Yashni? Berapa nilai 1/4 tolak 1/2? Tak, tu yang okey. -1/4. Okey, so ni -1/4. 1/6 tolak 1/4. -1/12. -1/12. 1/8 tolak 1/6. -1/24. -1/24. Sama tak? Tak sama. Kalau tak sama, janjang aritmetik tak? Bukan. 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 Janjang aritmetik. Okey, macam mana dengan C dengan D? C janjang ke bukan? Okey. C janjang ke bukan? Okey. Awak cuba untuk, okey, C Kaisha kata bukan. D, cikgu tak kira ya. D pun bukan. D pun bukan. D janjang. Oh ya, okey. Itu soalan tadi. Okey. Maksudnya D ya. Cara nak buat ikut ni ya. Ikut je ni, tolak. Kalau tak dapat nanti baru kita bincang. Okey, untuk tajuk ni, cikgu berhenti sampai sini dulu. Siapa yang cikgu tak take attendance tadi, dia boleh stay kejap lah. Sementara cikgu ambil attendance.